Tuan-tuan, kita sambung pengajian kita dalam perbahasan membahaskan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i, kitab Fiqh Mazhab Asy-Syafi'i jilid yang keempat yang membicarakan tentang nafkah, yang kita berhenti pada 2 minggu yang lalu. Kita berhenti setakat muka surat 880. Muka surat 880, dan hari ini kita akan membincangkan tentang adakah nafkah kepada isteri berbentuk tamkin atau tamlik. Adakah nafkah kepada isteri ini berbentuk tamkin ataupun tamlik? Apa tamkin, apa tamlik, kita akan baca. Sebab kita berhenti sebelum ini membincangkan tentang tanggungjawab ataupun kewajipan seorang suami memberikan nafkah kepada isteri. Bagaimana suami itu, kalau suami itu orang yang kaya, kalau suami itu orang yang sederhana, sedang-sedang aja. Bagaimana pula kalau seorang suami itu suami yang fakir, yang miskin? Apapun juga keadaan suami, maka suami wajib memberikan nafkah kepada isteri mengikut keadaan suami tersebut. Ya, tidaklah gugur kewajipan nafkah daripada suami kepada isteri. Baik, itu kita dah bincangkan. Baik. Sebelum ini telah dijelaskan perbezaan di antara tamkin dan tamlik di dalam perbahasan nafkah usul kepada furu' dan nafkah furu' kepada usul. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 880 kat bawah tu. Tamlik maknanya pemilikan nota kaki. Ialah apabila suami tidak memberikan nafkah pada waktunya dan keperluan memberikan nafkah tersebut telah tiada, maka suami dikira berhutang dan perlu menjelaskannya. Ya. Tamlik maksudnya kalau suami itu tidak memberikan nafkah pada waktunya dan keperluan memberikan nafkah tersebut telah tiada, maka suami kira berhutang kepada isteri. Tengok nota kecil kat bawah tu. Manakala tamkin pula ialah apabila suami tidak memberikan nafkah pada waktunya dan keperluan memberikan nafkah telah tiada, maka ia tidak dikira sebagai hutang. Ketika itu suami tidak wajib memberikan nafkahnya. Baik, itu kita dah bincang. Di bawah ini kita akan lihat muka 881. Di sini kita simpulkan, jika isteri makan dan tinggal bersama suaminya sebagaimana yang biasa berlaku pada hari ini, maksudnya duduk serumah, makan pun makan apa yang suami makan, tinggal kat mana tempat suami tinggal. Ini yang biasa berlaku. Tanpa adanya perjanjian yang menentukan kadar tertentu makanan asasi dan al-udum yang mesti diberikan kepada isteri. Maksudnya tak ada perjanjian, kau mesti bagi satu hari 5 kilo beras, kok suami makan, isteri makan 5 kilo nasi. Ya. Maksudnya makan macam biasa, macam kita buat sekarang ni lah, macam biasa, tanpa ada perjanjian. Maka bagaimana tuan-tuan? Nafkah ini dikira sebagai tamkin dan bukan tamlik. Kewajipan tersebut digugurkan dengan berlalunya masa, iaitu tidak diberikan pada masanya. Maksudnya tuan-tuan, jika suami terlepas memberikan, contohlah semalam isteri tak makan, beras habis, mahal, tak mampu nak beli, contoh tuan-tuan. Jadi ia dikira, sedangkan si isteri duduk serumah, sedangkan si isteri duduk dengan suami, makan pun makan apa yang suami makan, dan ianya tidak dikira sebagai hutang. Berlalu, dah habis. Yang semalam dah tak makan, tak apa, makan dah untuk hari ini. Gitu. Jelas tuan-tuan? Ini yang biasa berlaku pada kita. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Selagi mana kita duduk serumah dengan isteri, selagi mana isteri makan apa yang kita makan, sekiranya telah berlalu hari yang lepas dan telah berlalunya waktu yang diberikan, sepatutnya berikan nafkah kepadanya,
maka ia tidak dikira sebagai hutang. Ya. Jika isteri membuat perjanjian yang menentukan kadar nafkah yang tertentu dengan suaminya ataupun qadi, iaitu pemerintah, hakim lah ya tuan-tuan ya. Tuan-tuan jangan pula nanti tuan qadi. Qadi ni maksudnya hakim, pihak mahkamah, telah mewajibkan suami membayar kadar nafkah yang tertentu kepadanya. Ketika itu nafkah tersebut mempunyai kadar tertentu dan mesti diberikan walaupun masa yang sepatutnya diberikan telah berlalu. Nafkah jenis ini dikira sebagai tamlik, yakni pemilikan. Isteri boleh meminta benda lain yang disukainya sebagai ganti kepada nafkah tersebut. Contohlah tuan-tuan, contoh ni banyak berlaku. Kadang-kadang si suami tidak beri nafkah kepada isteri. Bengong sikit lah suaminya ni. Maka si isteri macam ni tuan-tuan, dia boleh minta dulu. Ya, ada memang suami duk dia je. Walhal isterinya ditinggalkan. Bukan tinggal maksudnya lantak kau lah, nak makan apa makan lah, kau pun kerja. Contohnya kau kan ada duit, untuk aku diri aku sendiri, macam kat filem-filem tu. Maka bagaimana tuan-tuan, si isteri boleh menuntut, minta kat dia. Tak bagi juga, hatta dalam perbahasan kita yang lalu, isteri boleh mengambil duit, contoh duit tuan-tuannya, daripada si suami tanpa keizinan. Kenapa? Sebab si suami tak bagi nafkah. Kemudian contohlah nak ambil duitnya pun tak ada. Maklumlah semua pakai QR code, nak bayar duit semua dalam bank, macam mana? Maka si isteri boleh mengadu kepada qadi, yakni kepada pemerintah ataupun hakim. Bila mengadu situ disiasat, maka rupanya betul si suami tak bagi nafkah. Maka hakim akan mengarahkan kepada si suami agar memberikan nafkah kepada isteri. Contoh dengan kadar, contoh RM500 sebulan. Contoh ya. Termasuklah makan, minum, pakaian, makeup, alat kelengkapan, contoh begitu. Contoh, hakim memerintahkan, wahai si fulan, wahai Ahmad, kamu kena bagi nafkah perbelanjaan isteri sebulan RM500. Arahan daripada qadi, pemerintah. Ya. Tiba-tiba dia tak buat. Dah sebulan pertama, bulan kedua okeylah, bulan ketiga dia tak bagi. Ni masih suami isteri tuan-tuan ya, ni masih suami isteri. Maka si suami dikira berhutang kepada isteri. Si suami berhutang kepada isteri sebab ia dikira sebagai at-tamlik, sebab ditentukan oleh pihak yang ketiga, iaitu pihak pemerintah. Jadi tuan-tuan balik cek semula dengan isteri, dulu ada tak kita buat perjanjian? Tuan-tuan balik cek balik. Mak, kita ada tak buat perjanjian dulu? Ya, tengok abang dulu mula kahwin, abang nak kata bagi saya 5,000 sebulan. Manalah tahu. Dan janji memang ada kadar yang tertentu yang mesti dibagi kepada isteri. Maka bila kita tak bagi, itu dikira sebagai hutang. Haji ada janji tak ada? Tak, apa yang aku makan, kau makanlah. Betul? Apa yang kau duduk, kau duduklah. Okey ya? Itu disebut sebagai at-tamkin. Maka kalau telah dipersetujui, telah diperjanjikan dan ada perjanjian untuk dapat dengan kadar yang tertentu, maka dikira sebagai at-tamlik. Bila at-tamlik maknanya kalau tak dibagi, hutanglah ia. Jelas tuan-tuan? Tapi kebiasaannya kita ni tak ada janji pun, tak ada, cuma janji sehidup semati je lah. Tapi tak ada pun kau mati-mati, aku tak ikut mati pun, kan? Kita berjanji sehidup semati, tak adalah sehidup. Bila seorang mati, seorang tak ikut mati pun malah kahwin lagi adalah. Kan tu contohlah. Jadi tuan-tuan, biasanya berlaku dalam situasi kita yang disebut sebagai at-tamkin. Jelas ya? Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan memang dah menetapkan kadar yang tertentu dan dipersetujui, ya? Sebulan, seminggu mesti bagi sekian. Berbeza dengan kalau nafkah bapa kepada anak, kalau berlaku perceraian, itu lain. Tuan-tuan, ini nafkah suami kepada isteri. Ya, itu. Boleh ya? Kita lepas untuk dia kita, okey ya, okey, tak ada perjanjian. Okey, setakat ni duduk serumah, tak ada masalah.
Boleh? Nah, ya, itu kau janjian. Ambil lah bulan ni mungkin 1,000, bulan depan lebih sikit 1,500. Bulan depan kurang sikit lah, maklumlah income sikit, ekonomi merudum 800. Gitu. Tapi saya kata habis bulan ni langsung tak boleh, rotek kereta 5 mati. Contoh, tak dapat nak bagi banyak. Ya. Apapun ia nak cerita, kewajipan tetap bagi, tetapi jika kadarnya itu tidak diberi dengan kadar yang sepatutnya, ia tidak dikira sebagai hutang. Tapi bukan ia menjadi satu alasan untuk si suami. Okey, ini alasan yang tepat, aku tak payah bagi. Ustaz cakap ia bukan tamlik, pandai pula tamlik. Kau tak boleh tuntut. Tak, kewajipan tetap wajib. Cumanya jika tidak ditentukan, ditetapkan, ia tidak dikira sebagai hutang. Kalau sengaja tidak memberikan nafkah, itu dosa. Kan tuan-tuan? Sengajalah tak nak bagi, itu dosa. Cuma barangkali nafkah yang kita bagi berbeza-beza. Minggu ni lain, minggu depan lain. Tengok pada keadaan. Sebab dia duduk serumah, dia sama dengan kita, makan apa yang kita makan, itulah dia. Tinggal apa yang tempat kita tinggal. Baik. Kesan uruf, yakni kebiasaan setempat dalam menentukan kadar nafkah. Beza-beza tuan-tuan ya. Tuan-tuan duduk kat negara lain, kadar nafkahnya beza. Tuan-tuan duduk kat Batu 10, kadar nafkahnya berbeza. Tuan-tuan duduk kat tempat lain, negeri lain, kadar nafkahnya berbeza-beza. Contohnya tuan-tuan, tempat lain makan harga berbeza. Tempat lain rumah, contoh kalau rumah sewa pun berbeza. Itu namanya sebagai kadar uruf. Ya. Iaitu kebiasaan setempat. Sebelum ini telah dijelaskan kadar makanan asasi yang mesti diberikan tidak terkesan dengan adat setempat. Dalam semua keadaan dan situasi, kadarnya telah ditentukan, iaitu 2 cupak bagi orang kaya, 1,5 cupak bagi suami yang sederhana, dan secupak bagi suami yang fakir miskin. Baik, suami hendaklah memberikan roti kepada isterinya. Loh, kok makan roti? Ini pengarang kitab ni duk Arab tuan-tuan. Ya? Atau bijirin beserta keperluan untuk menjadikannya roti. Ini dalam situasi dalam kitab ini. Sebab kita tak makan roti, maka si suami perlu memberikan beras kepada isterinya untuk dijadikan nasi. Faham? Macam kita beli beras itu je. Nanti lah, suami kena beli roti. Balik tuan-tuan beli roti. Ni mak ni beli roti nafkah. Kan pelik. Kena jelas roti ini bergantung kepada tempat. Tuan-tuannya, orang kita makan nasi. Betul? Tapi kalau orang Arab, orang lain yang dia kadang-kadang tak makan nasi, dia makan roti. Roti itu sebagai makanan asasi. Roti yang diperbuat daripada gandum. Kita kat mana pun kita cek nasi, otak orang kita ni kalau tak makan nasi tak boleh. Ya pun tak boleh lah tak makan nasi. Mesti kena jumpa nasi juga. Ya ke? Wallahualam lah, pasti pada masing-masing. Tapi disebut makan asasi tempat kita adalah nasi. Beras lah, beras. Biasa beras saja cakap, Ustaz kita tak makan beras, kita makan nasi. Alah sama lah tu. Nasi, beras dimasak jadi nasi. Mana dah makan beras? Ya, baik. Jadi maksudnya suami, tuan-tuan, di tempat kita ini kena menyediakan, kalau di dalam kitab itu cakap roti, maksud kita menyediakan beras lah. Beras. Ya, atau bijirin. Bijirin maksudnya kalau tak jadikan roti pun belikanlah dia gandum untuk diproses jadikan roti. Kita belikan beras untuk dimasak menjadi nasi beserta keperluannya. Jadi kita keperluannya apa? Keperluan lain untuk menjadikan nasi. Ia kena ada nafkah-nafkah yang lain. Ia perlu ada dapur, ia perlu ada periuk. Kalau makan ada lauknya, mana ada makan nasi je. Nasi dia ada lauk, ada sayurnya, secukupnya untuk dijadikan makanan yang pada akal kita boleh dimakan. Jelas ya? Tak sama. Tuan-tuan makan kat rumah dengan saya lain. Kan? Tengok, oh kena makan ikan, aku kena makan ikan. Tengok isteri tak makan ikan. Contoh ya. Ini kerana makanan asasi adalah keperluan daruri dan tidak terkesan dengan perbezaan uruf kebiasaan setempat mengenai selain makanan asasi yang daruri seperti al-udum, pakaian dan sebagainya ditentukan berdasarkan kebiasaan setempat pada masa itu. Walau bagaimanapun kebiasaan tersebut mestilah tidak bertentangan hukum-hukum
syariat Islam. Apapun di makanan asal suatu tempat itu tidak bertentangan dengan hukum syariat. Itu mudah. Oleh itu, kadar nafkah tidak terkesan dengan kebiasaan setempat yang keterlaluan dan membazir, atau majlis-majlis kerakyatan yang tidak bermanfaat seperti yang banyak berlaku pada hari ini. Maksudnya kebiasaan setempat itu tidak menjejaskan, kena ikut keperluan. Kena ikut keperluan. Contoh, orang Batu 10 ni kalau makan, ya Allah, macam ini makannya lah, kita tengok keperluan kita lah. Orang Batu 10 ni kalau makan memang seorang kambing seekor, kita pun mana boleh, kita kebiasaan tak macam itu. Tengok keperluan pada diri kita. Maksudnya uruf setempat tidak pun menjejaskan hukum dalam memberikan nafkah. Yang tadi disebut orang kaya 2 cupak, orang sederhana 1 cupak, maksudnya itulah kadar minimum yang perlu diberikan daripada suami kepada isteri. Apapun sebenarnya dalam situasi kita, ikutlah keperluan pada hidup kita. Ya tuan-tuan, ikut keperluan dan kemampuan. Ya, barangkali tuan-tuan boleh makan beras basmati, barangkali saya tak boleh makan. Contoh, ya tuan-tuan ya. Begitu. Baik. Dia fleksibel tuan-tuan ya, fleksibel. Kesan suami kesempitan untuk memberikan nafkah. Ni disebut ni. Suami kesempitan, maksudnya income tak banyak. Sempit tu maksudnya rezeki dia, gaji tak besar, income tak banyak. Apa kesan dia? Apabila suami kesempitan untuk memberikan nafkah, Allah, tak ada job tahun ni, tak job. Kalau kerja makan gaji okey lagi, boleh angkat ujung bulan dapat gaji sekian. Ni kalau kerja berniaga contohnya, kerja mengikut keadaan, ikut peluang, ikut keperluan. Jika kesempitan tersebut disebabkan dia telah dikategorikan berada pada tahap sederhana atau fakir, sebelumnya senang atau kaya, kesempitan tersebut tidak memberikan apa-apa kesan kepadanya. Isteri mesti bersamanya dan menerima apa yang berlaku dengan redha. Sebelum ni kaya suami, tiba-tiba merudum, mungkin kerana sakit, mungkin kerana dibuang kerja, mungkin kerana sebab-sebab yang tertentu, maka dia jatuh level, dia menjadi sederhana atau menjadi miskin. Maka dalam keadaan begini, tengok di hujung tadi, isteri mesti bersamanya dan menerima apa yang berlaku dengan redha. Dengan syarat suami itu memang cuba mencari nafkah, tetapi itu je lah yang dapat, itu je lah, tak sama seperti sebelum ini. Sebelum ni kaya, sebelum ni income okey, sebelum ni kerja okey, tiba-tiba Allah uji sedikit dengan pendapatan yang sedikit, tak mampu untuk seperti sebelum ini, maka isteri mesti stay bersama dia. Kalau suaminya menggila tu cerita lain tuan-tuan ya. Gila lah ustaz, dia ni banyak duit tapi dia boros dan sebagainya, main judi lah apa contoh tuan-tuan ya. Kan kat filem-filem macam tu, kat drama-drama, suami je yang tak betul kan. Jadi macam mana? Itu hukum lain tuan-tuan ya. Itu hukum suami yang mengabaikan tanggungjawabnya. Jika kesempitan bertambah sehingga ke tahap fakir sepenuhnya, ketika isteri-isteri boleh meminta fasah nikah. Sampai fakir langsung dah tak mampu. Fakir ni tuan-tuan, untuk diri dia pun dia tak mampu, maka boleh si isteri meminta fasah. Pergilah kepada hakim agar dipisahkan pernikahan. Boleh hukumnya. Jika isteri meminta fasah, qadhi mesti menunaikannya dan mereka berdua hendaklah dipisahkan. Dia minta fasah dengan alasan-alasan yang tertentu, dengan alasan yang logik, munasabah, hasil siasatan daripada qadhi, daripada hakim tersebut. Memang ia memberi mudarat, sebab kewajipan memberi nafkah adalah kepada suami. Suami mesti bagi pada isteri dalam keadaan suami pun fakir.
Dia untuk dia pun tak mampu. Bagaimana dia bagi nafkah pada isteri? Maka dalam keadaan ini, isteri boleh mengadu kepada hakim untuk meminta fasakh, dipisahkan perkahwinan mereka. Dan bila siasatan hakim kata, oh okey, cukup, maka dipisahkan. Boleh dipisahkan. Ya. Tak boleh lah ustaz, kata dulu hidup semati, janjinya lautan api sanggup kurenangi, kan? Walau bagaimanapun tindakan tersebut diambil selepas suami tidak mampu memberikan nafkah sekurang-kurangnya 3 hari. Ini dilakukan untuk memastikan suami benar-benar tidak mampu, kerana kemungkinan kesempitan tersebut hanya sementara dan akan hilang. Dinilai bagaimana? Hakim akan bertanya, berapa hari dah kau tak makan? Lama tuan hakim, bukan 3 hari, 3 tahun aku tak makan. Kenapa? Suami memang tak mampu. Tak mampu, memang dia tak ada kerja, memang tak boleh bekerja, memang tak boleh. Bukan maksudnya tuan-tuan, contohlah, suami tak mampu nak bagi kereta, suami tak mampu nak beli gelang, itu bukan tak mampu. Mampu daripada kata nafkah yang minimum. Tuan-tuan, kalau suami fakir, berapa tuan-tuan? Kalau suami kaya, 2 cupak. Kalau suami sederhana, sedang-sedang macam kita ni tuan-tuan, 1,5 cupak. Kalau suami miskin, suami bagi 1 cupak. 1 cupak itu keperluan cukup dimakan sehari. Tuan-tuan kan tahu nilai isteri makan macam mana. Betul? Takkan makan sehari segantang. Ini apa ni? Kan tuan-tuan? Kalau suami tak mampu nak bagi walaupun sepinggan nasi kepada isteri, agaknya ni apa ya? Habis langsung lah. Saya dah tak mampu dah nak bagi nafkah pada isteri, walau kat bank banyak lagi duit. Itu tak mampu. Kan tak mampu tu kan dekot. Ya. Jadi sampai ke tak begitu. Tapi nak cerita tuan-tuan, kalau sampai ke tahap si isteri meminta fasakh dalam alasan si suami ini kerana dia fakir, amit-amit sangatlah. Jadi tuan-tuan, wallahu alam lah pernah berlaku ke tidak, sebab saya pun bukan hakim, tuan-tuan pun tak pernah mengalami perkara begitu. Tapi boleh dinyatakan dalam hukum fiqh begini, maknanya kebarangkalian dan ia akan berlaku. Jelas ya? Baik. Boleh berkira-kira nanti. Habislah isteri aku minta fasakh dah tuan-tuan. Ada rumah, tengok beras kat rumah ada 10 kilo lagi, okeylah tu. Kan? Berlauk tak ada, masak je lah nasi letak kicap, boleh makan tak? Boleh, itu yang boleh. Boleh hidup, boleh. Kalau sampai beras pun tak ada, masak pasir, letih. Pasir pun mahal, pasir kan dimakan. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai seorang lelaki yang tidak mempunyai sesuatu untuk dinafkahkan kepada istrinya, hendaklah dipisahkan di antara mereka berdua. Kenapa tuan-tuan? Nampak sekali pandang, kok zalim? Tidak tuan-tuan, menzalimi orang lain. Pada waktu itu suami dah tidak mampu, maka memberi kezaliman kepada isteri. Bila zalim berdosa lah. Itu je. Maka Nabi kata pisahkan. Sebab si suami dah tak ada apa-apa, dah tak boleh bagi nafkah pada isteri. Bukan sehari, bukan 2 hari, bahkan berlebih-lebih hari tak boleh memberi nafkah. Maka pisahkan. Apabila isteri redha untuk terus hidup bersama suaminya sekalipun susah, tak apalah bang, makan tak makan pun tak apa, makan hati je lah. Kan kurus ya, kau kenapa tak makan? Makan hati. Contoh tuan-tuan ya, redha tak apa, ni dia hidup semati ni. Susah senang kita bersama. Dia masih boleh meminta fasakh selepas itu. Tes sebulan. Oh, cannot go dia kata. Tak boleh. Dia boleh minta fasakh. Nampak? Hak seorang isteri. Boleh minta tuan-tuan ya. Minta bukan mesti dapat. Minta fasakh, apalah hakim tak bagi, hasil daripada siasatan, hasil daripada penelitian hakim. Maknanya contoh tuan-tuan ya, kau tak layak untuk beri fasakh, minta fasakh. Maknanya tuan-tuan, isteri di antaranya boleh meminta fasakh apabila suaminya tidak mampu memberi nafkah.
Dan kemampuan dapat memberi nafkah itu mestilah ditafsirkan oleh pihak pemerintah, qadhi, hakim. Bukan ikut kepala isteri, ikut dia je. Ya, sebab ada kalau cerita-cerita lah. Tengok orang senang, selesa, emas sampai ke lengan, dia pun nak juga. Kan? Lalas, apalah abang ni, tak guna punya lelaki. Dia ceritalah cerita kat filem. Dia pun minta fasah, minta cerai, tapi tak fasah, minta cerai. Ceraikan saya, ceraikan saya. Alah, macam cerita apa? Cerita bujang lapuk tu kan. Yang anak dah ramai, hutang dulu pun tak habis lagi. Gaduh. Baik ya? Mana tadi? Ini kerana kesusahan yang berlaku ekoran ketidakmampuan suami memberikan nafkah berlaku setiap hari. Sedangkan pada setiap hari ada hukum-hukumnya yang tersendiri. Hari demi hari. Hari ni tak mampu bagi nafkah. Hari kedua tak mampu, bertahan lagi. Hari ketiga tak mampu. Maka hari ketiga tu esoknya si isteri boleh minta fasah. Tapi isteri kata tak apa, bertahan. Hari ni bertahan, tak apa. Setiap hari itu hukumnya berjalan. Tapi sekurang-kurangnya mestilah tiga hari. Walau bagaimanapun isteri tidak harus meminta fasah jika suami tidak mampu memberikan sebahagian daripada nafkah golongan fakir, seperti tidak mampu memberikan al-udum, yakni makan yang dimakan bersama roti. Apalah ni? Maksudnya lauk lah. Makan dengan roti ni udum cecah dia. Kita tak makan roti, kalau kita nasi makan dengan, ada kalau makan nasi putih je, makan nasi saja tak ada apa-apa. Paling kurang ada dia punya sampingan. Tuan-tuan, tak lauk pun paling kurang telur ceplok. Kan telur ceplok apa? Telur mata kerbau kan. Telur ayam dia panggil telur mata kerbau. Mana kerbau boleh dapat mata ni? Ya. Letak kicap sikit. Boleh dimakan, ada rasa, okey. Itulah ibaratnya al-udum, begitulah ibaratnya. Kalau makan roti je, roti ni roti Arab tuan-tuan. Bukan roti macam kita tu roti gading dia, bukan. Roti ni kena cecah, dah cerita makanan pula kan. Kena cecah dengan sesuatu, tak kira lah dia full ke ataupun apa-apa saja. Tengok tadi. Tidak harus meminta fasah jika suami tidak mampu memberikan sebahagian daripada nafkah golongan fakir, seperti tidak mampu memberikan al-udum, kerana ia hanyalah sebagai penyempurna sahaja dan masih boleh hidup tanpanya. Suami hanya mampu berikan nasi saja, makan beras, makan nasi, tak ada lauk lah mai. Habis tu nak makan nasi aja. Iyalah. Boleh tak minta fasah? Belum boleh. Sebab lauk ataupun aksesori itu hanya tambahan. Begitu juga jika suami tidak mampu menyediakan khadam, iaitu pembantu rumah. Ini kerana khidmat pembantu rumah hanyalah sebagai penyempurna sahaja, sedangkan tanpanya seseorang boleh melaksanakan tugas hariannya sendiri. Tuan-tuan masih ingat bagaimana seorang suami kena menyediakan khadam, pembantu rumah? InsyaAllah. Kalau si perempuan itu masih anak daranya, masih belum kahwin dengan bapak dia, dia ada pembantu rumah. Ingat lagi? Tuan-tuan dah tak ingat sebab tuan-tuan nak fikir kahwin, yang belum kahwin dah fikir, betul tak? Ingat kan? Kan nampak? So, masih bujang. Sebab tu cari bakal menantu jangan yang ada pembantu rumah kat dia. Satunya malas, tak tahu masak. Satunya sebenarnya si suami kena sediakan. Dulu masih tengok, masih nak memerisik ke apa, tengok kat rumah ada pembantu, ya, masak pembantu rumah, sidai baju pembantu rumah, apa lagi, selipat baju pembantu rumah. Habis tu perempuan tu buat apa? Mandi pun nak dimandikan ke pembantu rumah agaknya gitu. Maka bila kahwin, si suami kena sediakan pembantu rumah. Betul? Awal-awal kita belajar itu. Okey lah, mula kahwin dah kena sediakan pembantu rumah, tiba-tiba drop, tak mampu, maka tak ada pembantu rumah, maka si isteri boleh tak minta fasah? Tak boleh. Sebab suami masih boleh lagi mampu memberikan nafkah makan. Pembantu rumah itu sebagai tambahan aksesori je. Macam kita naik kereta lah, tak ada sport rim, boleh sampai tak? Sampai. Naik kereta tak ada radio, sampai tak? Sampai. Gitu. Yang paling utama kena ada minyak. Jadi kalau dah tak ada minyak, maksudnya dah tak boleh sampai tu. Sampai juga kalau ditolak. Tapi tak ada lah orang tolak kereta pun. Jadi saya buat satu
analogi, satu perumpamaan. Ya. Jadi kalau suami pun tak mampu memberi nafkah, iaitu memberikan pembantu rumah kepada isteri atau disebut sebagai khadam, maka isteri tak boleh minta fasah. Ya, hanya kerana sebagai penyempurna sahaja. Jika suami tidak mampu menyedia semua nafkah yang sepatutnya diberikan oleh suami yang berada di tahap fakir, ketika itu isteri berhak menerima fasah. Dia tak mampu langsung lah, nothing lah, dia tak ada apa-apa. Terutamanya jika si suami sakit. Ini banyak berlaku tuan-tuan, betul? Tapi biasanya itulah kesetiaan. Sakit tak kuat, sakit nak ditinggal. Tapi hukum boleh tak tuan-tuan? Boleh. Suami sakit, dah tak boleh terlantar, dah tak boleh nak bagi apa-apa, dah tak boleh beri nafkah, ada kat simpanan, habis duit dikeluarkan, semua dah habis langsung zero. Maka ikut hak tuan-tuan, si isteri boleh minta fasah. Adapun sifat kemanusiaan, Ustaz, tak sampai hati lah, itu cerita lain. Tak sampai hati, tak tegel, kan, orang mentolong, kan. Itu cerita lain tuan-tuan. Tapi sudut hukum, bukan saya mengajar tuan-tuan, lepas ni minta fasah, tak. Tapi sudut hukum begitu. Ya, baik. Azan, sila. Ya, sila azan.
لا إله إلا الله مربع حسن كتاب والصلاة القائمة سيدنا محمد وعصمة محمود زوعته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, kita sambung nafkah lain. Kita habiskan nafkah ni ya. Di samping perkara yang disebutkan di atas, manusia juga bertanggungjawab memberikan nafkah-nafkah yang lain selain yang telah kita sebutkan berdasarkan kepada apa yang dimilikinya. Kita dah bincang nafkah suami kepada isteri, nafkah suami kepada bapa, kepada anak-anak. Kita bincang sebelum juga nafkah usul kepada furu' kepada usul. Ni nafkah kepada binatang. Oi, kita tak fiqh cerita nafkah kepada binatang. Jangan main-main tuan-tuan. Membela binatang pun kena bagi nafkah. Tak pernah pun kita cerita nafkah, kita dah bagi makan belum? Itu je. Tuan-tuan tengok. Binatang terbahagi kepada 3 jenis. Pertama, binatang yang boleh dimakan. Kedua, binatang peliharaan yang tidak boleh dimakan. Ketiga, binatang yang tidak dipelihara dan tidak boleh dimakan. Pertama, binatang yang boleh dimakan. Maksudnya kita boleh makan binatang tersebut. Termasuk di dalam jenis ini ialah semua jenis binatang ternakan yang boleh dimakan. Contoh apa tuan-tuan? Bela, ayam, lagi arnab, yang boleh dimakan lah. Apa-apa sajalah tuan-tuan ya. Baik. Tuannya boleh memilih sama ada memberikannya makanan dan minuman bagi membolehkannya terus hidup. Kita bela ayam contohnya, bela ayam kampung. Satu, bagi makan supaya ayam tadi terus boleh hidup. Menyembelihnya untuk dimakan, boleh. Bagi makan terus hidup. Atau kita tangkap dia, kita sembelih, boleh juga. Menjualkannya atau menghadiahkannya kepada orang, tangkap, jual pun boleh. Apa lagi? Tangkap, bagi ke orang pun boleh, tak ada masalah. Jika dia tidak menyembelih dan tidak menjual atau menghadiahkannya kepada orang lain, dia hendaklah dipaksa supaya memberikan makanan dan minuman kepada binatang peliharaannya dengan kadar yang mencukupi bagi membolehkannya terus hidup. Ni maksudnya kalau kita tak sembelih, kita tak tangkap bagi orang, atau kita tak jual dan sebagainya, kita nak jaga dia, mesti bagi makan. Makan dan minum dengan kadar yang mencukupi. Ni kadang-kadang yang berlaku, orang bela ayam kampung. Ni banyak. Ini ayam aku, berapa kali kau bagi makan? Dia makan kat rumah aku, ngaku ayam kau. Betul tuan-tuan? Ayam kampung kan liar. Yang bukannya di pagar tu liar. Dia cuma balik tidur je, itu bukan pokok rambutan. Tiba-tiba ngaku ayam dia. Hei, apa arti bela tuan-tuan? Kena bagi makan, kena bagi minum. Sekadar yang cukup. Maksudnya dia tu tak lapar lah. Tak adalah pergi rumah jiran. Betul tuan-tuan? Ni kadang-kadang pasal ayam gaduh. Betul? Ya. Jadi adalah hukum tu ayam dia ke tu ustaz? Kalau yang dikatakan pemilik, hendaklah dia menjaga, wajib hukumnya memberi nafkah. Tak pernah cerita pun nafkah, maksudnya kena bagilah makan. Tu. Betul? Kalau kau tak nak bagi makan, lepaskan, bagi kat orang. Jual atau sembelih. Itu dia. Ya. Jika tidak, dia hendaklah dipaksa supaya menjualnya. Berkeliaran sampai pergi rumah jiran lah, apalah semua kan. Bela lembu. Ni lagi ngaku lembu sendiri. Tuan-tuan, kalau bela binatang, kita kena bagi makan, bukan suruh binatang tu cari makan sendiri. Namanya bela kan tuan-tuan. Tuan-tuan, kita bela anak, ada anak, kita bagi makan kan. Lahir-lahir, pandai-pandai lah kau makan sendiri, pergi cari. Tak, kita bagi makan. Macam tu juga kita bela binatang yang boleh dimakan tuan-tuan ya. Contoh bela lembu, dilepaskan makan kat kebun orang. Betul tak tuan-tuan hukumnya? Salah tuan-tuan. Alah rumput je pun ustaz. Rumput tapi kebun aku. Memang aku bela rumput.
Betul tuan-tuan? Tu dia. Maksudnya kita kena bagi dia makan. Kalau tak nak, sembelih. Kalau tak nak juga, tuan-tuan, dia dipaksa supaya menjualnya. Siapa? Pemerintah. Pernah tuan-tuan nampak polis datang paksa tuan punya lembu supaya jual? Tak pernah. Ini hukum fiqh, tuan-tuan. Jika dia masih berdegil, tak nak jugalah, ni lembu aku, ni ayam aku, tapi dia tak nak bagi makan, binatang itu hendaklah dirampas dan dijual. Cerita Piramli, 3 Abdul, harta dirampas kalau marah dan dijual. Jadi kalau hukum begini, sampai ke tahap begitu. Ya, kenapa tuan-tuan? Untuk menjaga kemaslahatan binatang tersebut. Dan namanya kita bela. Bela maknanya kena jaga, itu nama bela. Boleh tuan-tuan? Balik tengok ada tak boleh binatang yang boleh dimakan? Baik. Kedua, binatang peliharaan yang tidak boleh dimakan. Ini banyak. Bela kucing, kan? Bela anjing. Ada ke bela anjing? Tuan-tuan, kita boleh tak bela anjing? Ini kena confuse pasal anjing ni. Tengok. Di antara binatang peliharaan yang tidak boleh dimakan ialah anjing yang digunakan untuk berburu dan tidak pelahap. Kita belajar bab perburuan dulu, tuan-tuan. Dia ada syarat-syarat dia. Anjing boleh kita bela untuk berburu. Tapi zaman sekarang siapa nak memburu? Tapi asal hukum asalnya begitu. Ingat cara dia. Kita bela anjing untuk berburu. Contoh kita tembak binatang. Kita cakap, nampak tu ada 2 ekor rusa, merah dan biru. Ada rusa biru? Belah salah. Cakap ni kau tangkap yang biru tau. Masih kejar-kejar dia tangkap yang merah. Itu bukan binatang, bukan anjing yang boleh jadikan buruan. Tak boleh. Sebab dia tak dengar cakap kita. Sampai-sampai aku kan suka tangkap biru. Boleh juga, merah dia lagi besar. Itu tak jadi. Binatang tu tak boleh dimakan. Yang kita yang dia tangkap tadi. Sebab anjing tadi adalah anjing yang tidak dilatih. Tu. Tapi kita sama sekarang dah tak ada nak berburu dah. Maksudnya kita memelihara anjing adalah untuk dijadikan untuk berburu. Kucing, ni biasa. Ni paling banyak orang bela kucing. Apa erti bela? Helang, ada orang bela helang, maksud binatang yang liar lah. Lebah dan sebagainya. Lebah, ya? Orang bela lebah? Madu kelulut? Ayo, paman. Jangan sampai pergi rumah jiran dispray mati nanti. Rupanya ada, tuan-tuan, dalam kitab fiqh orang bela lebah. Nampak? Saya waktu belajar di Mesir, tuan-tuan, Arab ni rumahnya tingkat-tingkat. Rumah saya tingkat 1, 2, 3, 4, tingkat 4. Orang yang rumahnya 2, 3 tingkat, dan kat bawah sini dia bela lebah atas rumah. Dan rumah dia rumah atas itu macam kita, tak macam kita. Dia bela lebah, tengok apa yang dia makan ya. Tak ada pokok-pokok, mana ada pokok-pokok. Rupanya lebahnya dibagi makan gula. Sebab gula murah, dibagi makan gula. Lepas tu dia keluarkan madu, dia kata madu lebah. Kesian lebah dia kena kencing manis. Madu dia lain sikit lah, tuan-tuan. Jadi siapa bela lebah kena bagi makan ya. Ditulang hari-hari. Tuan-tuan, ni contohnya yang paling banyak kita bela kucing lah. Kan? Kadang-kadang suka, Ustaz ikut sunnah Abu Hurairah. Pandai pula. Abu Hurairah tu bela anak kucing. Kan? Hurrah, anak kucing. Dia pakai Abu Hurairah sebab dia membela suka bawa kucing dalam jubah dia. Jubah dia panjang ni, dalamnya ada kucing. Itu sebab sebagai Abu Hurairah. Sebab nama dia Hurrah. Dan dapat pahala bela kucing ni, tuan-tuan. Tengok. Cuma bagaimana? Pemiliknya mesti menjaga dan memberikan nafkah. Iaitu makan dan minuman. Gitu, jangan bagi nafkah. Nafkah batin. Makan dan minuman. Kepada binatang tersebut. Jika dia tidak memberikannya nafkah. Ni banyak, tuan-tuan. Bela kucing dah kurapen. Lantaklah kau buang. Ni masalah. Bela kucing dia comel cantik je. Bila beranak, kau ni betina beranak aja kerjanya. Lah kau je beranak juga. Ni orang kita masalah. Bela kucing bila dapat anak, dibuangnya. Macam ni, tuan-tuan. Kalau kita dah tak nak bela, kita dah tak mampu beri dia nafkah, macam ni caranya?
Jika dia tidak memberikannya nafkah, dia dimestikan menjualnya. Jika dia berdegil atau tidak ada pembeli, dia mestilah menyerahkan binatang tersebut kepada sesiapa yang boleh memanfaatkannya demi memelihara survivalnya. Survival tuan-tuan, nampak kita Arab. Maksud apa tuan-tuan? Jangan dibiarkan begitu. Ni biasa kita buang aja. Kan banyak kat kedai makan yang kena. Banyak pahala orang kedai makan. Mentang-mentang kedai makan, dia letakkan kucing kat situ, buang. Berdosa tuan-tuan. Tak nak bela, jangan bela terus. Bagi je makan. Lepas tu dia menghilang, tu menghilang lah, tak apalah. Dia pergi, biam, tak balik-balik. Itu kerja dia, tak apa. Tapi kalau sampai kita buang, tak termasuk dalam hukum. Hukum fiqh, kita dah tak nak, kita dah tak mampu, jual kepada orang atau bagi kepada orang lain. Bukan dibuang. Kalau dia buang, berdosa. Kalau tak nak bela, tak mampu bela, jangan bela. Betul. Ini sampai banyak, terus dibuang begitu. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, boleh dipaksa untuk dia memberikan makan. Kalau tak mampu juga, dia hendaklah dipaksa untuk menjualkannya kepada orang lain atau memberikannya kepada orang lain demi kelangsungan hidup binatang tersebut. Sebab walaupun dia binatang, dia berhak untuk hidup sebab kita yang menjaganya asalnya. Jelas ya? Kalau kucingnya dikemiri kan? Kucingnya di apa tu? Mandulkan. Di kemiri. Apa tu? Dimandulkan. Nanti cerita ya. Kucingnya dimandulkan. Cerita ini banyak berlaku. Banyak hukum tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kat YouTube macam-macam ada. Baik. Asalnya tuan-tuan, kucing ni, pilih kucing ni tuan-tuan ya. Dimandulkan, gemuk dia. Ya memanglah dah tak fikir lain. Tuan-tuan tak fikir makan ni gemuk juga, betul? Sebab kita fikir lain tu jadi kurus. Kucing pun begitu. Apa hukum asalnya tuan-tuan memandulkan binatang, terutama kucing dan tuan? Hukumnya haram asalnya. Saja-saja letak. Kecuali jika dia sangat memudaratkan. Contoh kucing jantan. Kerjanya biang aja, najis habis. Kat tempat sembahyang pun dia belasah. Contoh tuan-tuan, waktu tu harus. Jika memudaratkan. Tapi dah namanya bela, kena letak tempatnya. Betul tuan-tuan? Nama bela, kena sediakan biliknya. Yang kau biarkan aja, apa sal? Itu maksudnya nak bela kena fikir banyak kali. Tapi pada saya akan ambil hukum asal. Sebab hak binatang tersebut, dia juga ada kemahuan. Dia tak ada akal, tapi dia ada kemahuan. Tuan-tuan, kucing jantan pasti nak kucing betina. Dia tengok, apa sah kucing jantan ni? Lah dah ditembak, dah dia apa namanya? Dimandulkan, dipotong dan sebagainya. Saya secara peribadi saya tak setuju lah. Saya suka mengambil pendapat yang mengatakan hukum asalnya adalah haram. Walaupun di sana ada pendapat lain yang mengatakan jika ada kemudaratan yang tertentu. Tapi jika kita dah sanggup untuk membeli binatang tersebut, maka naluri binatang itu mesti dituruti. Betul tuan-tuan? Bela kambing diasing-asingkan. Ngamuk-ngamuk kambing tu. Sebelah jantan sebelah betina, ngamuk-ngamuk dia. Lah kita yang ngamuk kan. Alah ya je lah. Alah. Itu namanya keperluan. Betul tuan-tuan? Naluri. Binatang juga ada naluri juga. Begitu. Jadi janganlah. Kalau janganlah, tak payahlah. Cantik, gemuk Ustaz. Kau tak fikir gemuk pun dosa kita. Allahu Akbar. Ketiga. Habiskan sikit lagi tuan-tuan. Binatang yang tidak dipelihara dan tidak boleh dimakan. Apa dia tuan-tuan? Nampak burung elang, tak boleh makan. Kita tak pelihara pun. Kucing orang, kucing liar, anjing liar. Contoh binatang yang tidak dipelihara dan tidak boleh dimakan ialah anjing liar yang mengganggu ketenteraman dan binatang-binatang yang berbisa. Ini banyak tempat kita ni. Anjing berkeliaran. Macam mana hak kita tuan-tuan? Tu anjing liar. Sebab tak bertuan. Binatang-binatang berbisa tiba-tiba nampak harimau. Contoh. Ya. Orang ramai tidak perlu memberikan makan dan minum yang nafkah kepadanya. Tak perlu. Kita tak bagi makan pun tak perlu. Alah kesiannya, tak wajib. Tak wajib bagi. Ini kerana membunuhnya adalah tidak salah selagi keadaannya tidak berubah. Maksud tuan-tuan, jika dia liar, mengganggu, kita boleh bunuh sebenarnya. Tapi bukan maknanya tuan-tuan macam ada akta-akta yang tertentu di tempat kita. Kan? Dah bunuh viral, lepas tu ditangkap kapok. Kan? Jadi maksud dia hukum asalnya tuan-tuan,
Kalau binatang liar yang berbisa contohnya, kita dibolehkan untuk membunuhnya. Contoh tuan-tuan, kita lihat hadis Nabi SAW. Habiskan kat sini. Dalil wajib memberikan nafkah kepada binatang yang dimakan dan binatang-binatang peliharaan. Ni, bagi tahu orang-orang yang suka bela binatang. Ya? Bela burung lah, bela apa semua tu. Ya? Nanti orang tanya, Ustaz, hukum bela burung yang dalam sangkar macam mana? Kalau dilepaskan tak nama bela lah namanya. Lain lah kalau dia boleh balik lagi. Kan? Dakhalatim ra'atun nar fi hirratin robatha. Telah masuk seorang perempuan ke dalam neraka. Kenapa? Fi hirratin, kerana anak kucing. Hirrah tu anak kucing. Robatha yang dia telah mengikatnya. Kucing ya. Maksudnya seorang perempuan masuk neraka kerana dia mengikat seekor kucing. Fala hiya at'amatha, dan dia tidak memberikan makan kepadanya. Wala hiya arsalatha ta'kulu min hasyasil ardi hatta matat hazla. Dan dia juga tidak melepaskan kucing tersebut untuk dia makan, ya, daripada haiwan yang ada di atas muka bumi. Maksudnya kucing itu tidak dilepaskan, diikat tapi tak bagi makan, tak dilepaskan. Kalau lepaskan dia boleh cari makan sendiri. Sehinggalah hatta matat, sehinggalah kucing itu mati kerana terlalu lemah dan lapar. Matinya kenapa? Sebab diikat, dikurung contoh, tak dibagi makan. Maka kata Nabi, perempuan itu masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah, perempuan, laki tak ada. Jadi laki masuk neraka tak? Samalah. Takkan Nabi nak cerita laki perempuan. Jelas? Maksud kalau laki buat pun masuk neraka juga. Balik nanti lepaskan semua kucingnya. Maksudnya jagalah, itu je. Di sini cerita ikat Ustaz, bukannya kurung lah. Ikat tak boleh bergerak, sama dengan kurung. Boleh tuan-tuan? Kucing, kalau monyet sama. Apa-apa sahaja yang kita bela diikat ataupun dikurung tanpa dibebaskan hinggalah dia mati. Kenapa? Kerana kita tidak beri makan kepadanya. Kata Nabi, masuklah ke dalam neraka. Bukan binatangnya, orangnya. Kucing adalah contoh binatang peliharaan, sama ada ia boleh dimakan atau tidak. Walau bagaimanapun, binatang yang tidak dipelihara seperti 5 jenis binatang perosak seperti yang disebutkan di dalam hadis terkeluar daripada hukum di atas. Maksudnya binatang-binatang yang tertentu ini tak termasuk. Jadi binatang yang tidak perosak, contoh kucing, contoh apa-apa saja yang kita bela. Tapi binatang yang 5 binatang ini yang Nabi sebut tidak termasuk dalam perkara tadi. Khamsun fawasiqu yuqtalna fil hilli wal haram. 5 jenis binatang yang merupakan binatang perosak yang menyakiti dan ia boleh dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Maksudnya di tanah haram boleh, di tanah halal pun boleh. Al-hayyatu wal ghurabul abqa'u wal fa'ratu wal kalbul aquru wal hudayya. Apa dia tuan-tuan? Pertama, ular boleh bunuh. Kesian ular ni bagi makan. Boleh tak tuan-tuan? Tak masalah. Tapi nak bunuh pun boleh sebab dia binatang yang membahayakan. Yang kedua, gagak. Disebut gagak yang ada warna putih di belakang. Saya pun tak pasti gagak apa, helang lah kan? Ya, betul. Dan perutnya. Yang ketiga, tikus. Boleh tuan-tuan bunuh tikus, tak ada masalah. Yang keempat, anjing yang garang, iaitu menceritakan orang, anjing liar lah. Dan yang kelima disebut sebagai dan helang atau digagak, dan yang kelima adalah helang. Boleh dibunuh. Tak apa, boleh dibunuh binatang tersebut. Dan seterusnya terakhir, nafkah kepada pokok dan tanaman. Pokok dan tanam pun kena nafkah. Dia cuma disebut nafkah, itu tanggungjawab kita tuan-tuan. Hak kita dalam hidup dunia tuan-tuan, hak kita kepada Allah, hak kita kepada makhluk. Hak tanggungjawab kita kepada Allah, tanggungjawab kita kepada makhluk. Makhluk ni manusia, binatang, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, tu hak kita. Maka kita kena tunaikan tanggungjawab kita.
Maksud memberikan nafkah kepada pokok dan tanaman ialah menyiram dan menjaganya. Sempurnanya Islam tuan-tuan, dan menjaga pokok pun disebut. Ya, dah kau tanam pokok tu, kena jaga lah. Tuan-tuan pernah siram pokok kelapa sawit? Dah kepriye tuan-tuan, betul tuan-tuan? Jika tuannya tidak mahu menebangnya untuk membangunkan tanah atau sebagainya, dan hendaklah menyiram dan menjaga pokok atau tanaman tersebut. Maksudnya binatang pula, pokok yang perlu disiram lah. Jangan pula besok pagi-pagi pergi mana wak? Siram pokok kelapa sawit. Tapi dulu di Mesir pokok limau disiram saya dulu ya. Lalu nak ke rumah saya, lalu ladang limau. Sepanjang nak daripada Kairo ke rumah saya itu memang ladang limau saja. Limau pergi kebun 50 sen je sekilo. Kat sini RM5 sebiji. Ini kisah benar. Mau sampai-sampai macam mana pokok ni tak ada hujan boleh hidup? Rupanya memang disiram. Bukan maksud disiram tak ambil siram, tak. Gila nak siram ladang, dia gunakan pengairan. Sebab itulah hukum zakat tanam-tanaman yang diairi berbeza dengan zakat tanam-tanaman yang tidak diairi. Maksud diairi itu maksudnya disiram, perlu di pengairan, perlu buat terusan, perlu buat sungai. Dengan pokok yang tak perlu disiram, maksudnya dia hanya menggunakan air hujan. Jadi tempat kita ni kelapa sawit tak payah dah disiram. Nanti pergi kebun siram, kesian pokok durian ni disiram. Kenapa? Sebab dengan kuliah saya habis. Ya. Baik ya. Jadi maksudnya pokok-pokok yang perlu disiram dan dibaja lah, makanannya baja. Ini kerana kecuaian menjaganya dianggap mensia-siakan harta benda tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak. Maksudnya kalau dah dikenakan begitu, kalau tak dibuat berdosa lah. Itu je. Tanam nenas dia kena baja, betul tuan-tuan? Kena jaga. Baik. Jika pokok-pokok atau tanaman tersebut ditebang untuk diambil faedah daripadanya atau untuk membangunkan tanahnya dan sebagainya, ia dibenarkan kerana tujuan tersebut dibenarkan oleh syarak. Jadi apa-apa sajalah tuan-tuan, kat depan rumah ada sayanglah pokok rambutan ni, tapi kita nak buat rumah, boleh dibenarkan untuk ditebang, tak jadi masalah. Tetapi sekiranya kita nak jaga dia, kenalah jaga mengikut keperluan. Itulah nafkah kita kepada tanam-tanaman. Selesai bab nafkah, ingat nafkah kepada manusia juga nafkah kepada binatang dan juga pokok-pokok pun dinyatakan dalam kitab ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, untuk akan datang minggu depan kita akan membincangkan tajuk bab hadanah, iaitu penjagaan anak-anak. Siapa sebenarnya kena jaga anak ni? Hak penjagaan bagaimana? Nanti kita akan bincangkan dalam pertemuan akan datang, insya-Allah. Ada soalan tuan-tuan? Sepuluh masa jadi isteri rumah. Kadang ada lelaki pun jadi full time rumah. Isteri dia bekerja lah. Maksudnya suami jadi pembantu, suami jadi suri rumah. Isteri bekerja. Suami maksudnya yang memberi nafkah adalah isteri. Pertama tuan-tuan, kita sebut wajib hukumnya. Dia tak tergugur wajib. Tak gugur langsung. Apapun dia kena beri nafkah juga mengikut kewajipan. Contoh, suami memang tak kerja, tapi takkan tak ada income langsung. Betul tuan-tuan? Dan situasi sekarang di tempat kita tuan-tuan ya. Contohlah, suami memang tak kerja, kat rumah jaga anak, isteri yang keluar. Tidak menyebabkan kewajipan untuk memberi nafkah kepada isteri gugur. Takkan gugur. Isteri pengarah gaji 40,000, tak apa bang, duduk rumah aja. Walaupun duduk rumah, dia tetap suami dan wajib dia memberi nafkah. Contoh kalau waktu itu si suami adalah fakir, tak kerja, fakir lah, dia wajib juga bagi nafkah sekurang-kurangnya apa tadi? 1 cupak makanan.
Cakap, yang abang bagi beras je lah, ini yang mampu beli. Itu pun duit isteri bagi. Tuan-tuan, isteri bagi duit bulanan kat suami. Bang, ini 1,000. Sebab abang tak kerja, kemas rumah. Jadi duit siapa? Duit suami. Suami wajib keluarkan untuk beri nafkah kepada isteri. Sekurang-kurangnya, jadilah nafkah seorang fakir, suami fakir kepada isteri. Tapi kalau dia memang tak mampu langsung, boleh tak mohon fasah? Boleh. Okey. Adakah berdosa kalau itu atas kerelaan dan keredaan si isteri? Memang dia nak kerja, contoh. Tapi harus ingat saya sebut tadi, takkan menggugurkan kewajipan. Tetap wajib bagi. Itu belum cerita anak. Belum cerita anak. Tapi dia kan ada ranking-ranking dia kan. Apa pun tidak gugur kewajipan. Tuan-tuan. Walaupun isteri bekerja, isteri bagi nafkah ke apa ke, ini berlaku situasi sekarang. Suami kerja, isteri kerja. Saya Airul pun sama. Macam mana? Wajib bagi nafkah? Wajib kita bagi nafkah. Sekadar yang apa kita makan, dia makan. Itu yang dia punya, terpulang lah. Kau nak buat apa ke, kau nak beli apa ke, kau nak beli barang dapur, silakan, tak ada masalah. Itu dia sebenarnya, mudah je. Cuma mentang-mentang lah isteri gaji besar, kita pun tak bagi nafkah. Biarlah. Sekurang nafkah apa dia tuan-tuan? Bagi makan, bagi minum, apa yang kita makan dan minum. Dan nanti kita bincang tuan-tuan, sebelum kita bincang, sekurang-kurangnya 1 tahun 2 pasang pakaian kelengkapan. 2 baju, 2 kain, 2 tudung, 2 seluar dalam, 2 bra. Ustaz, lah memang ia keperluan. Pernah beli tuan-tuan? Tak pernah belikan lah, bagi duit pergi beli. Kalau kita beli diukur-ukur letih lah. Ustaz, beli siapa punya? Orang baik dulu matilah aku. Jelas tuan-tuan. Tu. Jadi maknanya tuan-tuan, walaupun isteri bekerja, apa pun, bukan maknanya kita sebagai suami tak memberi nafkah. Bagi mengikut apa yang telah digariskan. Itu saja. Walaupun disebut house husband. Suri rumah. Jelas tuan-tuan ya, apa pun tidak menggugurkan kewajipan. Tak, kalau disebut hatta fakir pun wajib beri nafkah. Sehingga kan memang tidak mampu langsung, zero langsung beri nafkah, barulah si isteri boleh mohon fasah. Begitu. Selesai tuan-tuan? InsyaAllah tuan-tuan, kita bertemu lagi dalam pertemuan akan datang. Dan Maulid Rasul minggu depan ya. Maulid Rasul minggu depan, Rabu dan Khamis waktu kuliah, dan Ustaz Jamari sendirilah yang akan malam besok pun dia ada, saya rasa dia ada. Jadi tuan-tuan, sama-sama bulan Rabiul Awal ini memperbanyakkan selawat kita ke atas Nabi SAW. Tak buat muludan ke, kita ada kuliah, okeylah tu. Kalau tak ada kuliah, bolehlah kita baca kisah-kisah Nabi SAW supaya kita dapat rasa lebih sayang, lebih dekat Nabi, kepada kita dekat kepada Nabi, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'amalin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min 'ainin la tanma' wa min nafsin la tashba' min du'a idza istajaba rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.